Tahniah kepada berguna negara Go Si Fei Nur Izzuddin Rumsani atas kejayaan menjuarai kejohanan badminton terbuka China. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan kemenangan ke atas pasangan tuan rumah He Ji-ting Ren Xiang Yu pada aksi final semalam sebagai sesuatu yang bukan mudah untuk digapai dan ia harus diraikan oleh semua peminat sukan badminton negara. Apatah lagi mereka berdepan dengan lawan yang merupakan pilihan kelima. Si Fei Nur Izzuddin yang tewas 13-21 di set pertama bangkit untuk menang dua set berikutnya 21-12, 21-17 ke atas lawan di ranking ke-7 dunia itu, sekaligus membawa pulang hadiah kemenangan berjumlah $148,000 Amerika. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat komited untuk memperkukuh kedudukan wanita dalam masyarakat melalui pelbagai inisiatif yang menyeluruh serta berkesan. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad berkata, antara inisiatif yang dijalankan ialah program latihan kemahiran, bantuan perniagaan dan sokongan psikososial. Beliau berkata program latihan kemahiran dapat membantu wanita memperoleh pengetahuan dan kemahiran baharu serta menjadikan mereka lebih berdikari dan berdaya saing dalam pasaran kerja yang semakin mencabar. Pihaknya berusaha untuk menyediakan persekitaran yang menyokong dan kondusif bagi semua wanita di mana mereka merasa dihargai, didengari dan diberi peluang yang sama rata. Katanya ketika berucap pada Majlis Anugerah Wanita Ikon Malaysia 2024-2025, anjuran Kelab Wanita Ikon Malaysia di Kuala Lumpur malam tadi. Akhir sekali Parti Pembangkang Populis Sayap Kanan Republik Czech UMNO yang dipimpin oleh bekas Perdana Menteri Andrej Babis meraih kemenangan mutlak dalam pilihan raya wilayah yang diadakan sejurus selepas banjir besar melanda negara itu menurut keputusan rasmi yang diterbitkan pada Ahad, lapor agensi berita Jerman. UMNO muncul sebagai peneraju di 10 daripada 13 parlimen wilayah menurut laporan pihak berkuasa statistik CSU. Di peringkat EU, UMNO merupakan sebahagian daripada kumpulan Patriots for Europe yang turut disertai oleh Fidesz dari Hungary, National Rally dari Perancis dan Parti Kebebasan Austria. Kehadiran pengundi dalam pilihan raya yang diadakan pada Jumaat dan Sabtu mencatatkan kadar rendah iaitu 32.9%, dipengaruhi oleh banjir yang menyebabkan 4 orang terkorban serta kerosakan yang teruk. Kerajaan memutuskan untuk tidak menangguhkan pilihan raya atas alasan undang-undang. Untuk itu sekian berita, saya Faiz Sajasman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Allah.
رسول الله لا إله إلا الله محمد 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 رسول الله. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian. Bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Inspirasi utama anda hanya di IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh dan ini adalah Inspirasi Ilmu. Kita buka tirah hari ini, minggu yang baharu, tarikh yang baharu, hari Isnin 23 September 2024, 19 Rabiul Awal 1446 Hijriyah. Dapat lagi bertemu kita untuk mulakan yang baik-baik insya-Allah dalam perkongsian rancangan ilmu kita. Okey, dan terima kasih tim Inspirasi Pagi, dan juga Taizo yang sama-sama bawakan perkongsian ilmu tadi. Nak sambung selepas ni, kita ada rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Macam biasa, akan dengarkan perkongsian oleh Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz. Tonton juga di Facebook, di YouTube Live IKIM FM. Kita belajar sama-sama tentang ilmu fiqh wanita. Okey. Dan hari ini, apa pun juga yang anda lakukan, selamat bekerja, selamat bertugas, kat rumah maupun di pejabat, maupun dalam kenderaan sekalipun, jom kita nak susun sebaik mungkin tugasan kerja kita. Sebab buat kerja ni kena rasa seronok. Baru kita rasa kehidupan kita itu akan ikhlas, akan tenang, dan buat kerja pun akan jadi mudah insya-Allah. Kita buat kerja itu, jadikan yang terbaik, jangan bertangguh. Mulakan rasa happy, seronok bertugas tu dalam diri kita. Dan juga cari circle kawan yang sentiasa dapat membina. Elakkan semua yang negatif, buang masalah peribadi dan berikan ganjaran kepada diri sendiri. Melalui apa? Mencari ketenangan, mencari juga kebahagiaan. Semua itu adalah untuk melengkapkan diri kita seimbang supaya emosi stabil, perasaan pun stabil. InsyaAllah. Amin. Okey, jom kita buka tirah dahulu bersama dengan Aidan, lagunya Bintang. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Bintang berkelipan di angkasa, seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora. Dan aku melirik senyuman bersahaja, seakan mendengar dan senada, terbang tinggi meleraikan rindu yang membara. Cahayamu berkilauan, grafit di diri, raikan cinta yang bersemi dan abadi. Lihat itulah dia bintang, permata berkilau di angkasa, penuhilah ruang-ruang, kagum dan tajuk memenuhi rasa. Biar bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu, biar bintang-bintang di hati hias malamku dengan rindumu.
permohonan adalah dipelaur daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pegawai tadbir bahagian wakaf IKIM Grade N41. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setara dengannya. Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkenaan. Keutamaan akan diberi kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang wakaf. Antara bidang tugas, membuat dan merancang pelan strategik untuk mempromosi wakaf IKIM. Merancang dan mengatur untuk menambah sumber dana wakaf IKIM. Menyediakan kertas cadangan pemasaran dan promosi wakaf kepada pelanggan. Membantu hal ehwal pentadbiran pejabat, urusan pengendalian program wakaf dan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Calon-calon yang berminat boleh mengemukakan permohonan anda ke unit modal Instat IKIM sebelum atau pada 2 Oktober 2024. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Panggilan kepada usahawan tempatan. Tahukah anda, IKIM FM adalah medium terbaik kepada semua usahawan di Malaysia untuk mengembangkan perniagaan. Siapapun anda, SME maupun badan korporat pengasas produk yang memiliki jenama sendiri dan ingin dikenali. Inilah masanya untuk tingkatkan jualan dan perkhidmatan anda kepada lebih 1 juta pendengar IKIM FM. Kami sedia membantu bagi mencapai sasaran perniagaan anda. Ayo promosikan rangkaian produk dan perkhidmatan anda. Hubungi unit pemasaran dan promosi IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau email iklan@ikim.gov.my untuk sesi penerangan percuma. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh dan kita nak buka tirai pertemuan di Isnin pagi. Rancangan kita yang kita siap sedia iaitu rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jom tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Kita bawakan secara langsung kepada anda di situ. Okey, anda boleh sama-sama sertai kita. Letakkan juga soalan pertanyaan di bahagian ruangan komen ataupun WhatsApp saja ke talian kita 011290040004. Menerusi perkongsian kita ini, jom kita nak sama-sama dapatkan lagi perkongsian yang sangat bermanfaat bersama dengan tetamu tetap kita dalam rancangan ini. Tak lain tak bukan, kita ada Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir merangkap pensyarah Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Syafiq kita? Baik, seadanya Maulana. Kan? Dapat lagi bertemu kita. Masya-Allah, tengok ceria. Allah. Ada apa-apa. Kami yang tumpang Maulana ni. Kan? Cira-cira tenang-tenang pagi-pagi orang tenang macam ni kan. Kena semangat kan Maulana kan? Allah. Semua okey kan Maulana? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Ya. Perjalanan pun okey, alhamdulillah. Ya. Baru ni memang jam terus. Okey. Allah Akbar. Semua pasal apa ni baru ni Maulid Rasul lari Malaysia pula lagi. Betul. Allahu Akbar. Semua jam habis kan. Masya-Allah. Dan kita pun sempat tengok dekat dalam media sosial di Seri Petaling, orang kata istimewa ulama, ramai yang berkumpul di sana. Subhanallah. Macam mana perkongsian tu? Alhamdulillah. Memang kebaikan yang banyaklah kerana ulama-ulama dah main peranan. Ya. Ulama ramai datang. Alhamdulillah. Perkumpulan masya-Allah datang daripada seluruh Malaysia. Jadi kita bawa habis 2 sesi. Satu yang kita daripada utara, daripada utara, daripada Perlis, Jitra, kemudian datang pada Selama, Sungai Petani, Pulau Pinang dan sampai Ipoh. Di sini kemudian utara, Kelantan dan Terengganu dan Kuantan sekali. Kemudian sebelah selatan pula. Sebelah selatan kita tengok daripada Johor, Melaka, Batu Pahat, Seremban termasuk Jerantut sekali ni. Allah Akbar. Ni
kena Sabah Sarawak pula lah. Inilah hadat tu. Kerana Allah bagi kebaikan yang banyak lah. Kita tak ada apa-apa pun. Kita gembira bila umat datang kembali kepada taat pada perintah Allah, ittiba' sunnah, ya sunnah. Dan bebetulan kita tengok hari Isnin yang lepas kan, Masya Allah, hari yang kita tengok hari Isnin, mana hari tu memang kita tengok kebaikan yang banyak lah. Mana bila Nabi SAW pun pernah ditanya kan, su'ila an saumin yaumil Isnin, ditanya pada Nabi tentang puasa. Apa puasa hari Isnin lah kan? Nabi kata lebih kurang mafhum dia, zakal yaum ulidtu fihi. Hari itu, hari Isnin ni sebab aku dilahirkan. Kemudian wa unzila ilaihi, mana diturunkan wahyu kepada aku hari Isnin juga. Kemudian wa muhajiran min Makkah ila Madinah, aku mula berhijrah daripada Mekah pergi Madinah pun hari Isnin. Yang kita lupa masa Isra Mi'raj, Nabi keluar pada rumah dia bila 26 Safar. Naik Jabal Sur 27, 28, 29 Safar. Besok tu Nabi keluar 1 Rabiul Awal. Mana muhajir nak bila Mekah tu hari Isnin. Itulah hari Isnin. Banyak kita pun beruntung kita mengaji ni pun hari Isnin. Walaupun lain-lain hari pun ada juga kan, tapi kebetulan dengan Maulid Rasul kan. Insya-Allah kita harapkan kita pun sama-sama lah berjuang ni kita untuk dapatkan ilmu kan, mana seperti apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita sentiasa berusaha gigih dapatkan ilmu agama itu untuk keberkatan kita semua, masya-Allah. Baik, terima kasih kepada anda yang memang sentiasa kekal berada di sini. Kita buka mukadimah, saya pun memang suka dengar apabila Maulana buka mukadimah ni, masya-Allah. Tapi apapun juga kita nak sambung lagi untuk dalam perkongsian kita seterusnya ini, iaitu dalam bicara kitab Darah Wanita. Ini dia kitabnya. Jom kita nak buka lagi kitab ini untuk anda sama-sama tonton, lihat, dan juga kita boleh rujuk satu persatu bab demi bab yang akan kita bincangkan di sini, insya-Allah. Jom kita terus buka bicara kitab Darah Wanita edisi baharu bersama syarahannya Izalatul Iqtibas Syarah Tuhfatul Aizah. Kita nak terus ke halaman 213. Okey, nak bincang tentang tajuk rumusan masalah-masalah yang dikira haid secara tepat. Nanti kita ada juga soalan-soalan kita akan bawa selepas ni. Sebagai mukadimah Maulana, kita buka tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yassiru wala tu'assiru wa tamim bil khair. Ya alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur pada Hadrat Ilahi yang sentiasa memberi kita kesempatan, hidayat dan taufik yang sempurna. Sama ada kita di luar sana, sama ada kita dalam rumah ke, dalam pejabat ke, atau tengah drive ke, tengah makan ke, tengah ada hari keluarga ke, tengah buat macam-macam kebaikan lah. Jadi mudah-mudahan yang dapat bagi masa tu, mudah-mudahan Allah buka lagi taufik pada dia untuk lepaskan daripada kekusutan, kerumitan perkara-perkara ni yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Kalau tak ada sangkut paut tak apa, tapi ni sangkut paut banyak. Tak boleh lari. Kalaupun kalau kita kata aku ni kan keluar darah, aku laki, tapi laki dia ada kaitan dengan isteri. Betul. Dia isteri ada, mak ada, anak perempuan ada, keluarga ada kan, masya-Allah. Betul. Itulah penting sangat. Jadi kita pun dah sampai mana kita buat rumusan dulu. Sebelum kita masuk tajuk lain, kita buat merumusan, kesimpulan balik. Makna kita tahu wanita tu memang keluar darah haid, istihadah, nifas. Tapi rumusan yang saya tepat, yang mana darah haid, yang mana nifas, istihadah. Jadi paling kurang saya dah buat penutup dulu. Untuk haid ada 9 perkara lah. Makna dia kalau kita jumpa ni, ini mesti darah haid, bukan darah nifas. Ini mesti istihadah, bukan darah haid. Jadi untuk haid ni, seperti mana sebelum ni kita dah tunjuk, mesti faham definisi, kemudian kaedah dan ciri. Jadi sekarang ni untuk lebih tu saya simpul balik. Definisi kita tak sebut lah. Kita akan bahaskan kaedah dan ciri-ciri. Okey, rumus-rumus haid yang penting. Kesimpulan masalah-masalah yang dikira haid secara tepat daripada kitab Dawabit, kitab latihan daripada Yaman. Dia kata hasilun masailu tu'tabaru haidan dabtan, secara tepat
Kalau jumpa macam ni, dia darah haid. Pertama sekali, keluar darah sehari semalam 24 jam. Dan tidak melebihi 15 hari. Maknanya kita tak kira lah darah tu bila datang keluar waktu period, waktu dia ni, waktu umur yang sudah boleh dikira sebagai darah haid, keluar cukup 24 jam, darah haid lah. Walaupun kita tengok realiti wakil yang berlaku kat situ, yang situ mana dia, darah tu sebab lain. Dia jatuh ke, dia bawa kerja berat ke, tengah jogging ke, kan. Tapi memang kalau kita tengok asal dia macam tu. Tapi haid dia tak tengok sebab tu. Dia tengok kalau cukup kadar dia 24 jam, haid lah dia. Jadi maknanya tu, sebab tu dalam kitab ni bagi tahu, maknanya kita akan kira darah haid dia secara tepat, keluar darah sehari semalam 24 jam. Kalau kurang seperti mana kita bayar, walaupun satu lahzah, kalau kurang 23 jam lah, kemudian kurang satu lahzah pun kita tak terima. Dan tidak melebihi 15 hari. Itu dalil dia. Ad-damu idza jaa yaumun wa lailatun 24 sa'atan walam yujawiz 15 yauman. Mana itu kaedah kayu ukur kita. Jangan kita apa. Kadang-kadang orang dia pening juga bila datang ni. Dia kata bila cek doktor, keluar simptom-simptom darah haid. Biarlah dia simptom darah haid. Tapi ulama tak menghukum dia sebagai darah haid. Kerana dia ada dah formula dia dan dia takkan goyang dah. Itu yang pertama lah kan. Yang kedua, darah yang keluar di antara dua kelahiran kembar adalah haid dengan syarat-syaratnya. Ini secara terperinci saya letak nanti dalam bab nifas, dalam kitab jilid saya, jilid ketiga. Tapi kita nak bagi tahu bab haid secara tepat ada kat sini. Darah yang keluar di antara dua kelahiran kembar. Misalan baby pertama dah keluar. Jadi baby pertama dah keluar dengan sempurna. Weng kata, dah keluar. Tetapi kantung peranakan masih ada baby yang kedua. Darah keluar ketika itu. Antara baby yang pertama dah keluar habis, tapi baby kedua masih dekat situ, maka darah ini tak dipanggil darah nifas. Nanti kita akan belajar tarif definisi darah nifas. Yang syarat dia baby itu keluar sampai habis sempurna, kan? Budan dalam kantung peranakan dah tidak ada baby kedua. Kalau baby baru keluar kepala saja, baru keluar tangan, kemukuk kot dah, boleh apa lambai-lambai kan? Keluar darah itu bukan darah nifas. Syarat darah nifas mesti sempurna. Jadi antara baby pertama dengan baby kedua, kan? Makna darah yang keluar tak panggil darah nifas. Dari darah itu akan dihukum bila mencukupi 24 jam darah haid. Dan tak lebih 15 hari darah haid. Kalau lebih, haid campur istihadah fil haid. Bukan darah nifas sebab walaupun beranak tu kan. Jadi kalau itu kembar dua, kalau kembar berapa? Kembar 4. Sekarang kita pun tak tahu macam-macam kembar. Kita tanya orang, dia kata sampai 8, 10. Wallahualam, saya tak tahu lah. Kalau ada, bagi tahu saya. Baguslah. Jadi nak tunjuk, walaupun kembar sampai 8 sekalipun, keluar baby kedua, darah keluar, tak nama hukum haid lagi, nifas lagi. Sebab apa? Dalam kantung masih ada kembar ada lagi. Beranak 3, keempat sampai kembar yang tak akhir habis. Makna dia antara satu kembar dengan kembar 2, 3, 4 semua tu, darah itu tak dihukumkan darah nifas, tetapi haid secara tepat bila mencukupi kaedah. Dan yang habis selesai kantung kosong tu baru keluar darah nifas. Ni mana kalau wanita kalau jumpa, perempuan jumpa, jangan goyang lagi. Jangan kata darah nifas lah. Mana tu darah haid. Tapi insya-Allah nanti dalam jilid ketiga saya buat detail kan, terperinci dengan rajah dia, yang saya tunjuk cara-cara dia lebih kurang dekat 30 persoal gambaran nak tunjuk kan. Ni nifas ke, ini haid ke, ini apa, darah rosak ke, darah talqi ke, di sana adalah ini hanya kita buat formula dulu kan. Okey, baik. Di atas pendapat yang muktamad di dalam kitab Al-Irsyad. Kita pakai pendapat muktamad lah. Yang ketiga, cair kuning dan keruh. Cair dan kuning dan keruh adalah haid pada pendapat yang asah. Makna dia walaupun darah haid, biasa darah hitam lah. Yang dikenali oleh siapa mengalami darah hitam memang tahu. Kalau keluar auto period memanglah kan hitam. Yang kedua merah. Warna lain
Orang tak faham juga kan. Pasal apa? Warna kita tengok warna datang warna kuning. Ini darah ke? Keruh. Warna darah ke? Tapi ranking color lagi kita akan datang. Mana Imam Syafi'i dah buat kajian 5 warna pada masa dia lah. Hitam, merah, perak, merah, kekuningan, kemasan ataupun warna perang ataupun coklat boleh tu. Kemudian kuning keruh. Yang ni kalau kita tengok dari segi zahir bukan nampak macam darah. Tapi kalau kita tengok dia keluar ni dikira hukum darah. Yang keluar waktu yang memungkinkan dia boleh dikira sebagai haid. Jadi kuning dan keruh termasuklah pendapat yang asal kata kalau keluar waktu yang memungkinkan boleh kira sebagai haid. Tapi kalau keluar saja-saja waktu luar bukanlah. Mana dia waktu haid. Sebab tu dulu pernah saya sebut juga. Mana dia Imam Abu Hanifah pernah ditanya. Pernah ditanya tentang warna hijau yang keluar. Dia kata kalau warna hijau tu keluar waktu period, maka hukum darah haid. Mana tu dikira darah. Kalau keluar bukan selain daripada waktu tu, tak hukum lah. Pasal apa? Keluar tu. Mungkin sebab darah tu, wallahu a'lam, mungkin sebab kita punya badan, barang apa ni, benda-benda bahan kimia tu banyak, boleh mengubahkan. Tapi setakat ni, Imam Syafi'i hanya tunjuk 5 linking dia kan. Ranking dia. Okey. Baik. Boleh terus ya. Okey, satu lagi ya. Okey. Kemudian kita tengok pendapat yang asal. Kemudian keempat, masalah qaul sahab adalah haid secara hukum. Yang mana itu pun lepas kita dah belajar, makna darah yang keluar terputus-putus tetapi tidak melepasi 15 hari. Makna dia tak melepasi 15 hari bila dijumlahkan darah-darah tersebut dengan jam-jam dia mencukupi tak kurang daripada 24 jam. Jadi masalah darah ini adalah tepat, ia adalah haid. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Yang berlaku ikhtilaf ialah tempat-tempat yang terputus yang tak keluar darah. Dia panggil naqaq tu. Itu berlaku ikhtilaf antara qaul sahab dan qaul talfiq. Qaul sahab yang dipegang oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haythami. Kalau qaul talfiq yang dipegang oleh Syekh Ramli dan juga Khatib Syirbini, pengarang Mughni Muhtaj. Jadi di sini kita nak bagi tahu haid secara hukum. Mana dia tadi yang jam-jam keluar darah tu tak ada perbezaan. Tetapi qaul sahab menghukumkan naqaq yang tak keluar darah tu haid secara hukum. Mana hukum haid. Ini pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad. Jadi masalatul qaul sahab haidun hukman, mana haid pada hukum sebab darah tak ada, tapi dihukumkan sebagai haid. Tapi oleh kerana cara kaedah bila darah berhenti, masa tu dia kena hukum suci dulu. Yang mula dengan suci dulu. Tapi bila dah habis, jumlah balik, tengok darah ni memang darah haid. Jumlah ingat kot darah rosak, jumlah darah haid. Maka naqaq yang dia berhenti, dia semayang tadi semua, itu mana tak dikira lah. Dikira sebab tu sebab haid pada hukum. Ni 4 perkara lah kan. Okey. Yang kelima jika seorang wanita melihat darah nifas keluar selama 59 hari, kemudian yang terhenti selama sehari, makna dia paling banyak kita tahu 60 hari. Dia keluar 59 hari. Kemudian berhenti sehari. Lepas sehari, hari ke-60, lepas tu keluar darah. Darah apa? Kan kita kata bab nifas nanti kita akan lebih perinci sana. Kenapa dia suci antara nifas dan haid, dia ada dua gambaran. Pertama, kalau lingkungan dalam 60 hari antara nifas dan haid mesti suci 15 hari, baru darah kedua itu darah haid. Kalau selepas 60 hari suci antara nifas dan haid hanya boleh kurang sampai 1 lahzah, 1 detik saja. Jadi sini dia berhenti sebelum habis lingkungan 60 hari. Tetapi nak suci dia sehari lah. Kemudian datang darah. Jadi mana antara nifas dan darah haid yang dikatakan darah haid hanya suci sehari. Boleh tak boleh? Boleh di sini. Ini secara tepat makna dia suci yang di akhir dipanggil naqaq. Naqaq yang di akhir
antara nifas dan haid walaupun belum melintasi 15 hari. Kalau nakak akhir boleh kurang daripada 15 hari. Padahal nifas dan haid tak boleh, mesti 15 hari. Tapi oleh kerana nakak ni berada di ujung dah, nak paksa macam mana? Sehari mana dah ini haid secara tepat. Itulah antara permasalahan ni. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Sambung lagi tu rumusan masalah-masalah yang dikira haid secara tepat. Ini dia kan kita bincang di situ. Baik, kita nak berehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Itu talian kita. Okey, boleh letakkan soalan anda juga di bahagian ruangan komen di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Baik, kita nak berehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM. Jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk melakukan amal, tetapi Allah minta sebenarnya melakukan amal dari hati yang baik. Bukan sekadar hanya amal yang baik, tetapi mesti hati yang baik melakukan amal yang baik. Kita tentu takutnya bila Nabi sebutkan tentang ada manusia yang dia dan syurga itu hanya tinggal satu hasta nak masuk, datang ketetapannya, kemudian matinya dalam keadaan melakukan amalan orang-orang berdosa. Lantas kata Nabi, orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ada orang yang kemudian kata Nabi, orang yang melakukan amal-amal yang derhaka, tetapi menjelang nak mati dia melakukan amalan taubat, ahli syurga dia masuk dalam syurga. Dan ulama menyatakan bahawa kenapa ada orang baik tetapi matinya dalam keadaan jahat, bukan kerana dia tidak buat amal baik, tetapi dia tidak dapat hati yang baik ketika melakukan amal yang baik. Kita dah bertekad baca Quran, kita dah bertekad lakukan solat, menutup aurat, tetapi ingat, belum cukup. Kalau kita nak mati dalam keadaan baik adalah baikkan hati-hati kita itu, insya-Allah. Dan saat hati-hati kita baik, insya-Allah kita akan pulang pada Allah dalam keadaan baik, sebenarnya husnul khatimah. Dan inilah dia cerita perjalanan hidup manusia di atas lebuh raya kehidupan yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk? Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu, menyiarkan Islam yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan memuliakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal saleh yang lain. Kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Surah Al-Insyirah. Penyampai berkali ada. Sejak hari Isnin Dan saya Syafiq. Merupakan Pengisian bermutu, inspirasi utama anda, semuanya di IKIM FM. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh, masih lagi temankan anda di rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live, sebab kita ada secara langsung dekat situ, sambil mendengar, sambil belajar, sambil menonton. Kita boleh serap menyerap ilmu yang
penuh dengan manfaat untuk kita faham betul-betul dalam ilmu fiqh wanita ini, insyaAllah. Okay? Menerusi rancangan Bicara Kitab Darah Wanita, rujukan kita iaitu menerusi Izalatul Iltibas Syarah Tuhfatul A'izah bersama-sama dengan Tuan Guru kita Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz yang merupakan mudir merangkap pensyarah dari Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Sri Petaling, Kuala Lumpur. Bincang kita tentang rumusan masalah-masalah yang dikira haid secara tepat. Panjang lebar sebenarnya kan Maulana. Kita bawakan tajuk ini dah sampai rumusan, tapi apa yang perlu kita tahu dalam kiraannya, dalam susunannya, semua itu akan menjadi satu formula kepada kita nak meletakkan sesuatu itu jatuh kepada yang mana satu. Ini penting kan. Maulana, jom nak sambung sikit lagi rumusan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Baik, kita sekarang ke rumusan yang lain pula, nombor 6. Darah kedua yang keluar tidak dihukumkan sebagai haid kecuali jika selepas berlalu tempoh sekurang-kurang suci, iaitu 15 hari. Tak akan dihukum darah kedua itu sebagai darah haid, tapi wanita itu kena melihat suci dah berlalu 15 hari. Darah kedua tak boleh dihukum, melainkan miskin. Misalnya kita tengok antara darah misalnya kita tengok antara darah misalnya kita kata 5 hari. Setelah ada suci suci, kita kata suci 15 hari. Naqaq. Okey. Kemudian datang darah balik 10 hari. Darah ini 10 hari akan dihukumkan sebagai haid. Sebab apa? Mesti kena lalu 15 hari suci. Kalau suci tak ada 15 hari, tak boleh dihukumkan sebagai darah haid. Misalnya kita kata dia 5 hari juga. Kemudian suci dia 10 hari. 10 hari. Okey. Ini kita panggil naqaq lah. Panggil naqaq. Okey. Kemudian datang darah 10 hari. Adakah darah ini boleh dihukumkan sebagai darah haid? Mana dah? Darah ini tak mungkin kita panggil haid. Tak boleh panggil haid. Melainkan darah ini kita kena selesaikan dulu apa yang saya ada, baru yang baki boleh sebagai haid. Jadi kalau kita tengok ini, kalau kita dah baca dulu, mana dah suci baru 10 hari. Suci baru 10 hari. Mana tak cukup. Antara haid dengan haid kedua mesti suci 15 hari. Tak boleh kurang daripada 15 hari. Kalau yang kurang 15 hari itu hanya dibenarkan pada suci kanak-kanak yang baru berumur 9 tahun qamariyah takriban. Jadi secara tepat nak hukum haid. Mana dah? Ini memang tepat lah haid ni, kita tahu dah. Confirm dia haid. Kemudian ini suci 10 hari. Jadi ini bila 10 hari, kalau kita jumlahkan darah pertama, darah pertama kita jumlahkan dia, 5 hari plus dengan 10 hari naqaq, maka jawapan dia mesti tidak kurang daripada 15 hari. Jawapannya tidak kurang daripada 15 hari. Jadi kalau kita tengok jumlah dia 5 campur 10, 15 hari, tak kurang pada 15 hari. Bermakna darah kedua ini kena sempurnakan suci dulu. Okey. Jadi mana 10 kita nak sempurnakan suci, berapa hari lagi? Kita ambil 5 hari. Mana baki dia 5 hari. Mana dia telah tolak ni, baki dia 5 hari. Jadi 5 hari ni kita hukumkan apa? 5 hari ni sebagai darah rosak. Jangan lupa darah rosak. Darah rosak ataupun kita panggil darah istihadah di bawah bab kena sempurnakan suci. Okey. Setelah sempurnakan suci, darah yang baki ni, darah yang baki ni baru boleh dihukum sebagai haid secara tepat. Kenapa? Satu, kita tengok definisi. Yang kedua, kita tengok kaedah. Yang ketiga, kita tengok ciri.
Ciri pertama, umur. Okey. Yang ciri kedua ialah dilalui oleh masa suci 15 hari. Jadi kalau kita tengok sini, suci dia bermula daripada sini, kemudian yang berakhir kat sini. Mana ini dah ada 15 hari. Asal 10 hari ya. Asal 10 hari. Sekarang ni masa dah tak keluar darah 10 hari. Darah depan dikira dah rosak. Jadi 15 hari. Barulah 5 hari yang baki ini dihukumkan haid secara tepat. Kalau masa tadi 10 hari tak boleh hukum haid lagi. Setelah dilalui suci 15 hari baru boleh hukum haid secara tepat. Jadi ni ada 2 gambaran lah. Ini gambaran yang nombor 1. Tadi kita cerita ini nombor 2. Maknanya kalau tak keluar 15 hari betul baru secara tepat kita akan hukum haid. Kalau dia sini 10 hari kita tak boleh hukum haid, melainkan kena sempurnakan suci dulu. Ini makna dia semua kita dah belajar bab ni. Jangan lupa puan-puan. Peserta-peserta yang di luar sana, mana tengok rujukan balik, tenang-tenang, mananya insyaAllah. Tapi kalau dengar masa ni, lepas tu campak buku, campak tulisan, lupa. Tak apalah. Jadi jangan kita kata, tak apa. Kita rujukkanlah. Cari masa. Division balik. Tak pagi, petang. Tak boleh petang, malam. Masa seminggu nak sampai hari Senin depan balik kan. Buat revision. Semua dah ada dah. Ini saya buat ringkas rumusan mana dia. Bila kita jumpa macam ni, tahulah. Ini mesti haid tepat. Ini mesti tak boleh jadi haid. Sebab suci tak cukup 15 hari. Jadi kalau dalam bab ni kena sempurnakan. Okey. InsyaAllah. Ya, saya rasa balik pada ni kan ada persoalan yang mungkin ada pada peserta kita ingin penjelasan yang dapat dibantu. Jadi dalam kesimpulan ada lagi lah. Sekejap lagi nanti kita tengok ada masa kita sambung lagi. InsyaAllah. Okey, ada soalan-soalan juga yang kita dapat di Facebook juga di YouTube Live IKIM FM. Kita tengok ada sahabat kita hantarkan soalan di sini. Soalan yang pertama kita dapat di sini, Maulana nak tanya, seorang pelajar asrama dia berlaku haid dan jam 3 petang sudah suci. Masa tu sedang ada kelas akademik. Okey. Adakah dia wajib minta izin guru untuk pulang ke asrama untuk mandi dan solat, atau tunggu sampai habis kelas walaupun kelas tamat pada waktu asar? Macam mana Maulana? Masya-Allah. Soalan ni bukan untuk pelajar kita saja, untuk mereka yang berlaku kes yang sama di pejabat di mana kan. Tapi ni dia asrama penuh, walaupun masa tu dia punya kelas akademik sedang berjalan. Jadi kita tengok di situ ada 2 perkara lah. Pertama sekali kelas akademik bolehkah dia tinggal ataupun tidak. Yang kedua, ini perintah Allah. Jadi perintah Allah dengan kelas akademik yang mana lebih besar. Jadi mana sampai masing-masing, kalau orang betul-betul beriman, dia sanggup mati pun tak apa. Kewajipan patut diutamakan dulu, kewajipan perintah Allah. Jadi bila dalam macam tu, dia wajib dia minta izin pada guru dia lah. Sebab apa? Kalau dia tunggu waktu Zuhur tu sekarang ni lah waktu Zuhur. Jadi maknanya kalau waktu Zuhur tu dia boleh semayang, tapi dia tunggu tu sampai habis Zuhur masuk waktu Asar. Makna dia telah terlepas dengan satu kewajipan dia. Itu makna dia bukan kita nak urut dak, tapi kewajipan bila kita terlepas satu perintah Allah berdosa. Bukan berdosa kecil Jadi makna dia kena minta. Bila kalau guru tak bagi izin, itu lain bab jadi guru tanggung sebab tu waktu mana dia kena minta izin macam orang yang bekerja kat kilang pun macam waktu Ismail Jumaat dia kena minta izin sebab tu dia kena cari kena tapi janganlah nak minta izin pun dengan dia mengukut guru dia ke dia kena minta dengan dengan cara minta lah beradab dengan guru tu, itu penting. Takkan guru pun kalau dia orang beragama walaupun dia lemah sekalipun dia akan tahu aku tak boleh buat tapi anak moyang aku nak buat, alhamdulillah. Jadi kena baliklah ke asrama. Kalau tak ada ke asrama, dekat situ pun dekat kelas dia kat bawah tu ada tandas, dia boleh mandi dan tandas je. Dia bawa siap-siap, dia tahu dah waktu ni nak darah aku nak berhenti dah. Dia mandilah, mandi misalnya tak puas nak mandi tak apa, mandi yang wajib sudahlah. Lepas tu yang utama balik nanti sempurnakan lagi lah. Yang penting dia boleh semak solat. Inilah bukan untuk ni saja
Ini untuk masalah siapa-siapa yang lah. menghadapinya. Yang bekerja pun sama juga. Bekerja pun sama juga. Tengah duk meeting, tengah kita duk urusan kerja kan. Dah sampai waktu kena juga kan nak mandi kan. Tapi saya dah nampak sekarang ni kebanyakan tempat semua dah bagi izin banyak. Tak macam dulu. Dulu nak semayang tak boleh, susah. Pejabat sekarang dah terbuka dah. Alhamdulillah semua pemimpin mana guru besar, cikgu semua dah nampak dah bagi dah. Sampai sekolah-sekolah setengah tu dia buat surau khas bagi kan. Allah Akbar. Janganlah kita kata orang besar kita ni menzalimi dah, dia dah sediakan. Ni sekarang ni mana dah kita sini di tangan kita ni. Kita boleh buat keputusan. Cuma cara beradab lah. Itu yang penting kan. Sebabnya guru kita kan. Ya. Okey, kita ke soalan yang berikutnya Maulana. Sahabat kita ada yang bertanya di sini, Ustaz nak tanya, sekiranya hari yang pertama hingga 8 hari, okey, hanya tompokan hitam keluarlah tu. Okey. Kemudian hari ke-9 hingga melepasi hari ke-15 darah banyak mengalir. Dan memang warna dan bau juga menyamai darah haid. Bagaimana ya? Adakah ia dikira hari istihadah selepas hari ke-15? Bagaimana? Baik, Masya Allah. Persoalan juga ni kita dah bentangkan. Cuma kita sebelum sampai bab darah haid bercampur istihadah. Jadi kalau kita tengok persoalan kes wanita ini, iaitu hari pertama sehingga 8 hari hanya tumpukan hitam. Di sini soalan dia tak jelas lagi. Tumpukan hitam tu sampai tak 24 jam. Tak apalah. Saya kira dia kata tumpukan hitam. Cukup 24 jam, tak cukup tak apa. Kemudian daripada hari 9 hingga melepasi hari ke-15, darah banyak mengalir. Jadi kalau kita jumlah 1 sampai 15, makna darah dia cukup 24 jam lah. Pasal apa 9 ni banyak darah mengalir. Makna dia kemudian melepasi border 15 hari. Bermakna di sini puan ini sedang berhaid bercampur darah istihadah. Istihadah fil haid. Istihadah dalam bab haid. Kerana darah telah keluar melebihi 15 hari. Jadi kita ingat dulu, kita belajar haid secara tepat, darah haid tak boleh lebih daripada 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari, makna dia haid bercampur istihadah. Jadi di sini, cara soalan yang ditanya, dia kata warna bau sama darah haid. Okey, sama ya. Tapi dia tak dapat beza. Keluar 15 hari lebih, makna dia kata sama semua. Mana bau sama kan, mana dia tidak dapat membezakan darah dia, walaupun hari tu dah keluar tumpukan hitam 8, kemudian keluar melepas 5, darah banyak mengalir kan. Jadi warna sama, bau pun menyamai darah haid. Nak beza tak tahu. Bila dia tak dapat bezakan darah, wanita ini digelar atau dimasukkan dalam kategori wanita ghairu mumayyizah, wanita yang tidak dapat membezakan darah. Sebab apa kita nak hukumkan darah tu? Satu, kena bezakan darah. Mungkin dari segi warna. Kalau tak warna, kalau tak warna, dia kena ada bau ataupun rasa. Kalau dia ada boleh buat tiga-tiga lagi, baik. Jadi sini mana kita cara umum dia tidak dapat bezakan warna. Makna dia wanita ni dipanggil GM. Dalam bahasa Melayu kita kata GM. Dalam bahasa Arab ghairu mumayyizah. Jadi wanita ghairu mumayyizah maka hukum dia tidak berlandaskan darah kuat, darah lemah, warna hitam, warna merah. Ni tak tengok. Wanita yang tidak dapat bezakan darah dia, hukum dia berlandaskan 2 orang wanita. Iaitu 2M ataupun saya kata 2 mim. Wanita pertama, wanita mubtadi'ah, boleh dibaca mubtada'ah. Wanita pertama, wanita yang belum pernah berlaku dan belum pernah keluar darah, tiba-tiba datang macam ni, maka dia rujukan dia wanita yang pertama. Kalau wanita puan yang tanya saya ni, mana soalan yang tanya ni, wanita yang sudah ada adat pengalaman, maka rujukkan dia kepada adat pengalaman dia. Jadi ini tak tahu orang baru betul first time ke ataupun biasa. Kalau dia first time, masih lama, baru masuk 10 tahun 11 tahun baru keluar darah, tiba-tiba kena macam ni, dia tak berhenti ni, tapi lebih. Mana dia kena rujuk siapa?
rujuk wanita yang baru pertama kali keluar darah, hukum dia ialah haid yang diyakini. Haid yang diyakini. Mana ada haid yang diyakini? Haid yang diyakini ialah sehari semalam. Walaupun saya dah bagi tahu selalu, walaupun ada wanita adat dia 15 hari, ada adat dia 10 hari, ada adat 7-8 hari, ada adat bawah lagi 6 hari, atau bawah lagi 3 hari, 2 hari, ada. Tapi semua ni yang beradat ni sampai 5 hari mesti melalui sehari semalam. Jadi haid yang diyakini ialah sehari semalam. Sehari semalam pula daripada mana? Daripada permulaan melihat tarikh keluar darah. Jadi puan kena tengok tarikh keluar darah. Kalau tak ingat tarikh, maka dia tak boleh hukum ni. Dia jadi bab nombor 5, 6, 7, wanita yang tercengang, mutahayyirah. Sebab tu tarikh keluar darah kena ingat. Jadi sehari semalam, baki daripada sehari semalam sampai sebulan, itulah istihadah dia. Makna kitaran haid yang pertama, itu yang dapat jumpa haid sehari semalam, suci dia 29 hari. Sebab bila kata ghair mumayyidah, asyharu bermakna dia 30 hari. Untuk GM bila sebut asyharu, untuk ghair mumayyidah maknanya sebulan 30 hari. Tapi sebaliknya, kalau puan sudah beradat, maka rujukkan dia pada adat pengalaman yang tak pernah berubah. Adat yang tak pernah berubah. Kalau berubah, itu bab lain, nanti kita akan belajar lagi lah. Mana kalau biasa adat setahun dah 5 hari, maka hukum dia 5 hari lah. Baki daripada sebulan 30 hari, lagi 25 hari ialah sebagai istihadah. Kalau ada darah lebih lagi, buat pusingan yang kedua. Ni banyak perkara lagi, tapi ini boleh kena soalan. Nanti bila kita sampai tempat dia nanti, baru kita boleh baru kita akan terang. Ini dalam jilid yang kedua. Ya, Masya Allah. Itu dia beberapa soalan yang sempat kita raikan, Maulana, untuk kita bincang, jadikan sebagai satu perbincangan yang ada sesi soal jawab kat sini, supaya kita dapat memahami tentang tajuk ataupun isu-isu yang berkaitan tersebut. Masya Allah. Maulana, kita dah sampai di hujung pertemuan dah. Masya Allah, sekejap je masa kita ni. Kan kita harapkan apa yang kita bincangkan ini mendapat sesuatu yang terbaik untuk kita. Ada yang sempat save lagi, simpan video kita ni supaya dapat tonton semula, sebab waktu ni mungkin yang sedang bekerja, bertugas kan, Maulana, pagi sebegini ada yang tonton lagi, boleh saja di Facebook Live, di YouTube Live, dekat dalam platform online kita tu boleh tengok lagi, dan kita buat ulang kaji sama-sama dekat situ. Masya Allah, semoga dapat beri manfaat. Maulana, di hujung ni mungkin pesan-pesan akhir dan pimpinan doa penutup untuk Maulana. Itulah saya pun tengok masalah ni terlalu banyak. Kalau boleh nak bentang semua, masa pun terhad kan. Beribu-ribu soalan. Memang saya ni kalau boleh nak bagi semua, kalau boleh semua dapat buat dengan betul-betul cara tepat kan. Tapi itulah kena ikuti, kena sabar juga kan. Kalau kita nak dengan cepat nanti tak faham. Mudah-mudahan perempuan yang faham, tuan-tuan yang faham, kita kongsi semua ni. Ni hak Allah Ta'ala, ilmu hak Allah. Jadi mudah-mudahan kita kongsilah. Tapi sementara nak faham betul itu kena catat lah. Simpan apa yang patut kita simpan. Input, output kan. Jadi kita buat output juga, buat rajah balik kan. Itu baru cara jalan kita nak kepahaman. Tapi kalau kita hanya sikit-sikit tapi kita lepasnya, susahlah. Bab ni memang bab rumit yang cuba dikedepankan dengan cara mudah. Jadi mudah-mudahan kita kongsikan ilmu ni. Tak ada apa-apa pun dan minta hanya doa daripada peserta semualah. Jadi sampai penghujung kita doa sikit insya-Allah. Ya alim ta'alamna bil ilmi wal ilmi fil amka ya alim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna muhtadab. Allahumma nawwir qulubana bil iman wa bil Quran bi juhdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bil ulum syar'iyyah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakum qasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Maulana atas perkongsian. Masya-Allah, banyak kita belajar. Kita akan teruskan lagi untuk sesi saran kita yang akan datang hari waktu yang sama menerusi rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Jumpa lagi Maulana. Semoga baik-baik untuk Maulana.
Maulana dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Doa Syafiq tu pun dah kuat dah. Apatah lagi semua sahabat-sahabat doa kan. Ya Allah, kita berharap belas kasihan mereka juga ni. Amin. Sama-sama doa mendoakan. Terima kasih Maulana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi rancangan Bicara Kitab Darah Wanita dan kekal bersama IKIM FM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Pastikan anda terus kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Islamic Tourism Month 2024 kini kembali. Dianjurkan Islamic Tourism Centre ITC. Sertai ITM 2024 TikTok Challenge dan menangi hadiah bernilai RM50,000. Hadiah utama termasuk pakej umrah untuk 2 orang, pelbagai pakej percutian yang menarik dan kad prabayar. Cara penyertaan sangat mudah. Kunjungi premis yang menyertai ITM 2024, rakam dan kongsikan pengalaman anda di TikTok dengan hantaran paling kreatif dengan hashtag Experience ITM 2024 dan tag kami @ITC_MY. Jangan lepaskan peluang ini. Layari www.itm.itc.gov.my untuk maklumat lanjut. Sekali lagi, www.itm.itc.gov.my. Islamic Tourism Month 20